Kembali kepada karakter ni, satu kita dah dapat tahu tadi, lip sync pening. Selain lip sync, ada lagi tak? Simbol, okey, simbol. Ada masalah on simbol ya? Semua faham lah? Faham. What else? Okay, karakter saya letak sini. Dahulu. Next. Untuk rigging ni korang faham tak? Benda parenting punya ni. Faham. Faham ya? Alright, kalau faham tak apa. So, ada benda-benda yang lain. Allow me untuk siapkan tangan. Lepas tu kaki. Lepas tu kita boleh settlekan dengan walk cycle. Boleh? Boleh. Boleh, sir. Korang nak tengok ke nak buat benda lain tu? Tengoklah, sir. Tengok, sir. Right. Tengok, sir. Tengok. Habis tengok tu kalau korang nak sembang, nak tanya boleh tau. Okay, sir. Okay, sir. Kita simbolkan mulut siap-siap. Oops. Muka ni macam karakter siapa? Faham tak? Boleh perasan tak? Tak dapat, sir. Nampak? Tok Abang. Ni. Kenal? Tak kenal.
Untuk abang. Saya pinjam muka arwah Zaibo, pelakon veteran komedi dulu-dulu lah. Oh, kenal. Mhm. Okay. Sir, nak tanya. Yep. Sir buat gigi tadi tu kan? Ha? Lukis, dia memang automatically turun bawah misai tu belakang misai Oh, tu. okay. Good question. Saya asingkan layer. Layer nose, saya sekali tampal dengan misai siap-siap. Nampak sekarang ni. Okey, untuk nose, okey saya gerakkan nose ni lah. Keseluruhan nose, ini adalah nose saya. Sekali dengan misai. Untuk mulut saya letak dekat layer 5 ni. Tak rename pula ni. Okey, sini mau. Kalau kita nak buat misai dia sekali dengan mulut pun boleh juga. Contohnya karakter ni bila dia bercakap misai dia bergerak-bergerak. Nak buat macam tu tak? Kalau nak buat style macam tu, okey boleh. Let me copy dulu semua benda ni. Ctrl C. Masuk ini adalah untuk mulut. OUTH. Kasih put new layer, Ctrl V. So basically, ni tambah sikit ni. Bagi sama. Okay, dah dapat sama. Angkat. Saya tutup dulu. Yang sini saya boleh buang dah. Alamak. Okay, so ini adalah hidung sahaja. Dan untuk mulut, dia sekali dengan misai dan hidung yang ke atas ni. Bagi contoh, kalau kita buat mulut dia tengah tutup, kita boleh and maybe kita boleh turunkan sedikit, adjust sedikit misai dia. Q. Break balik, Ctrl B untuk misai dia, fill balik warna. Oops, ni tak balik yang bawah. Okey, mulut tutup, buka. So nampak misai dia bergerak sekalian. Nampak. Okay.
Even if you nak buat satu karakter yang dia punya dagu dia bergerak sekali pun, hari tu saya ada tunjuk kan macam mana yang serigala tu. Kelas korang ke? Saya rasa bukan. Kan ya? Tak apa, tak apa. Kita boleh menggunakan yang ni juga. Make sure untuk mulut macam ni, dia kekal pada play single frame. Sebab kalau awak bagi loop, contoh kita sampai sini kan, tekan F5, lupa nak tekan. So dia akan keep bergerak, buka tutup. Dia akan loop apa yang ada kat dalam tu. Dalam ni ada 2 frame saja, dia akan loop lah. Sebab tu untuk mulut, make sure dia jadi single frame. Jelas eh? Jelas. Saya nak settlekan tangan dia pula. Laju-laju. Jangan lupa lock supaya tak terkecau ya. Tangan belah belakang ni walaupun tidak nampak, tolong buat sampai habis. Okay, sebab nanti bila di tangan tu rotate, of course you guys akan perlu nampak tangan tu juga. Dan simbol F8. Pivot ni jangan lupa adjust kat mana kedudukan yang betul. Ada soalan lain dulu nak tanya? Tak ada. Baik.
Okay, untuk layering ni, untuk simbol, make sure dalam standard kan dia punya ni jangan ada nanti tak standard, nanti you guys akan pening. Macam ni ada lower arm, tiba-tiba ada lengan atas. So nanti dia nampak tak proper and you guys sendiri akan susah bila nak animate sekarang. Sir, saya ada satu soalan. Apa soalannya? Macam mana kita nak remove simbol yang kita silap buat? Yang dah silap buat kan? Kat sini boleh remove. Nampak? Ini yang ni hari tu saya draw ni. Oh, ni tak pakai ni. Tak nak pula confuse nanti kan. Right click. Delete. Oh, kat library. Okay. Sebelum ni saya cuba delete tu yang saya ada banyak nama tu, sir. Dekat mana? Dekat dalam file tu lah. Yang first kali. Yang apa tu kita buat yang kita nak macam bila kita gerakkan tangan, satu tangan gerak. Yang first punya tu. Okay. Alright. Sekarang dah tahulah. Okay. Awesome. Sir. Yep. Kalau kita tak nak, macam mana kita nak buang dia sebagai simbol tapi kita tak nak hilangkan drawing tu. Kita nak buang sebagai simbol tapi drawing tu nak kekal ada. Maksudnya sebab kalau kita buang delete daripada library je dia macam hilang terus lukisan. Betul. Okey, contoh ni lah dia. Saya buat satu. Okey. Saya dah simbolkan benda ni. Simbol. Pergi mana? F8. Simbol. Kalau kita delete macam ni, dalam library masih ada. Betul tak? Nampak ni? Kalau kita delete dekat library, dia akan hilang terus. Tapi kita nak pakai lagi lukisan ni. So, apa yang kita boleh buat ialah klik pada drawing tersebut atau objek tersebut, right click, pergi pada break kalau tak silap. Control B, break apart. So, benda tu dia dah bukan menjadi simbol balik. Dia dah pecah balik. Yang ini kalau kita buang pun tak apa. Yang ni tetap ada. Okey, faham? Okay, right. Dan untuk subjek lain macam mana? Everything okay? Boleh lah, sir. Kan I pick color, kan K shortcut, K untuk fill. Saya sengaja pakai karakter yang full size macam ni tau sebab senang. Kalau korang buat karakter yang kontot-kontot, cibi-cibi, dia lebih susah sebenarnya. Benda tu lebih sesuai untuk macam anime style ataupun maknanya hand drawn, bukan cut out style. Okay, tadi saya buat dekat layer 7 tapi saya malas nak rename type kat sini. Since saya dah simbol, right click saja, distribute to layers. Dia automatic ada sini. Macam yang atas pun sama, right click, distribute to layers. Dia automatic. Tukar. Layer 7 tadi akan hilang. Lower arm, parent dia dengan siapa? Lower arm untuk right. Upper ini dah dapat dah. So, double check. Okay. Kalau break tu nanti kita boleh clean up.
Double check this part. Okay. Betul lah. Tinggal settlekan tangan. Okay. Simbolkan tangan anda. Under hand. R. Betulkan pivot dia di pergelangan tangan. Okay, kita betulkan dia. Yes. Agak sem depan dah boleh balik kampus belum? Tak tahu lagi. Tak tahu lah. Tapi korang belum Kena belum tunggu masuk training, kampus sir. lagi kan? Betul berapa? Belum. Kalau dah boleh balik kampus nanti, kita boleh lah jumpa kat kampus. Dekat ni kan, dekat fakulti. Selain Haziq yang duduk dekat hostel, siapa lagi yang Haziq datang fakulti tak? Dia duduk dekat hostel Pernah datang fakulti? Pernah datang Sekali je lah. Sekali je. Ah, Ada so usaha. tak boleh masuk pun, sir. Apa dia? Tak boleh masuk pun. Masuk. Kalau sebab kita orang pergi dengan siapa tu nama dia? MPP. Okay. Dia orang kata kita orang jalan luar je lah. Jalan kat koridor. Kita tak payah masuk studio apa semua. Dia orang kata sebab apa itu orang dia kata apa? SOP dia. So kita orang just lalu je lah depan tu. Tak apalah, nanti bila dah pulih sedia kala nanti kita masuklah kat dalam tu. Allah. Dalam tu best. Memang tepat nak apa korang buat kerja sangat ni lah. Sangat kena dengan jiwa-jiwa korang lah. Dengan ada toys, collection toys Sir Razif tinggal kat situ. Ada lagi a few things yang boleh ni menarik lah. Dan untuk PC pun insyaAllah okey lah dekat situ. Kalau yang kita pakai kita punya mungkin ada limitation kan. Kadang-kadang power, kadang-kadang ada yang laptop problem sikit. Tangan pun siap. Oh, tangan. Saya malas nak type dekat layer 11 ni. Right click, distribute to layers. Tada, dia dah. Tekan sini. Parent dia siapa? Lower arm R. Okay. Check dulu. Oops. Apa ni? Now kita tinggal nak settlekan kaki. Lepas tu kita boleh start kita punya walk cycle lesson. Lock dahulu. Upper arm kena parent dengan body. So just kalau nak tengok balik, mana body dia? Okay. Body kalau gerak, everything pun dah gerak. Ui, siapa baru masuk ni? Fauza Maisarah. Fauza Maisarah, awak okey ke? Ya? Yeah? Okey, sir. Saya tukar account. Okey. Takut saya tiba-tiba baru masuk. Tak adalah, tadi saya account lain. Okey, right. Salah je skin color ni. Slightly different. Tak apalah.
Okay. Semua benda terlari ke? Dia punya original image lari. Okay, kita continue untuk kaki. Kadang-kadang kan, bila saya nak buat dengan as a simple nak draw, saya suka pakai brush dulu tau. Sebab brush punya control tu lebih sedap sikit lah. Buat pakai brush, contohnya macam ni, saya buat kaki, alright, ni ruang dia. Lepas tu saya simbolkan terus. Ya. Hit R. Okay, double click. Saya buat dekat layer baru. Yang lama ni saya buang. Untuk part 1 ni apa subjek lain apa je yang korang ambil? Masuk sir? Sekarang korang part 1 kan? Ha. Untuk subjek yang berkaitan dengan new media, subjek apa je? Intro. Kita tak tahu beza. Introduction. Tak tahu nak. Ada 3 je. Ada 3 ya. Apa tu? Introduction to new media. Lepas tu Principle of Media Psychology. Right. Lagi satu animation lah. Animation Okay, itu adalah yang berkaitan dengan new media. Maknanya subjek yang berkaitan dengan program. Dia ada pula subjek yang berkaitan dengan fakulti. Tahu beza? Kita tak tahu. Tak tahu beza je. Macam ni. Kalau subjek dia ada subjek teras universiti. Subjek teras universiti ni macam korang kena ambil kesatria lah, korang kena ambil TITAS. Zaman saya dulu TITAS, maknanya Tamadun Islam something, saya lupa. Sekarang saya tak tahu apa dia. Okay. Subjek wajib universiti, bahasa Inggeris, itu subjek wajib universiti. Subjek wajib fakulti. Fakulti tu dia kalau relate dengan Meskom, mungkin ada something yang relate dengan Meskom juga. Lepas tu dia ada subjek wajib bidang masing-masing lah. Sir, saya ada satu soalan tapi tak berkaitan sangatlah ni. Sir, ada ajar animation dekat Vita ke? Vita saya tak ada ajar. Sebab saya tak pernah nampak muka saya dekat Vita sebab tu saya tanya. Dulu awak dekat Vita Saya dulu Vita. Okay. Vita tak ada rezeki ke sana. Kalau ada rezeki ke sana, bolehlah juga dijemput. Tapi saya dulu masa kat Vita lu belajar dengan siapa? Saya bukan animation, saya underwriting. Tapi sebab saya kenal ramai animation, diorang ada siapa lah, saya tak ingat sangat nama. Saya tak berapa ingat nama lah, tapi ada je yang memang dalam animation industry. Yang dijemput mengajar kat Vita tu ialah kalau tak silap nama dia antara, mungkinlah ada ramai ke apa kan. Salah seorang tu nama dia Ai Ibrahim, itu saya punya cikgu. Maknanya saya masuk industri, dia lah director pertama yang banyak saya belajar dengan dia lah.
Saya nak tanya sir. Ya, apa tu? Kalau tengok yang One Mars punya animation, yang tu cut out ke drawing? One Mars punya. One Mars dia pakai drawing. Oh, drawing. Tapi dia mungkin ada cut out dekat bahagian muka. Maknanya kepala dia konsisten, lip sync dia pakai cut out. Kalau tak silap yang dia punya kaki movement semua ni dia pakai hand drawn punya. Oh, okay. Kalau saya memilih cut out untuk you guys secara general sebab tak semua orang dalam kelas kita ni ada ability dan skill untuk melukis macam student Vita, betul tak? Betul, saya sokong. Sebab tu saya menggunakan teknik ni, kita main rotate-rotate je. Sebab kalau kata saya nak kena draw, nanti ada setengah orang mungkin boleh buat cantik, ada setengah orang sangkut sikit. Kalau nak kira prefer yang mana sir? Kalau nak cantik lah. Macam mana nak prefer? Sebenarnya tak kisah sebab ini adalah teknik cut out ke atau hand drawn. Yang penting outcome dia macam mana. Saya pernah juga buat cut out animation yang tak nampak macam cut out. Nak tengok? Boleh sir, tunjuk lah. Present. Saya pernah buat Johnny Bravo. Johnny Bravo obviously cut out. This one, saya rasa saya pernah tunjuk Lolly Rock. Nampak Lolly Rock kat YouTube? Nampak. Ada part yang obviously nampak cut out, ada part yang nampak traditional. Okey, tadi. Masa di jalan tadi Kepala ni keseluruhan sama macam Pak Pandi kali ni, sama je. Dia pakai cut out style. Ni break leher, break body, break bahagian pinggang, ini lengan break sini, ini everything dah break. Untuk rambut, alamak kantoi kat sini. Ada terputus lain. Untuk rambut dia dah memang draw siap-siap macam ni. Maknanya as pengguna, as animator tinggal goyangkan kiri kanan. Ni pun sama. Ni saya punya animation lah. Ini yang saya involve dululah masa ni. Masa saya buat 2D animation. Orang minat karakter mana Totally Spice? Sam. Tu. Sam warna hijau yang cantik tu kan? Yang suka Clover warna rambut kuning. Ni baju merah. company mana sih? Sama juga yang saya local company, nama company ni Inspidia. Marathon hire company luar untuk buat animasi. So dia punya, kita compete, maknanya bersaing dengan studio dari Filipina, daripada Korea untuk dapat job daripada Europe. Oh patutlah ada satu episod tu dekat Malaysia. Satu yang ini menggunakan software Toon Boom. Yang saya ajar dengan you guys ni adalah software Adobe Animate lah. Itu je beza. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada limitation, kekurangan tu standard lah. Cuma bagi saya advance sedikit dekat Toon Boom sebab dia lebih mudah. Flash pun ada kelebihan dia. So kalau Sir personally, Sir prefer Toon Boom ke Adobe Animate? I can do both, tak ada masalah. So untuk orang yang boleh pakai fleksibel, boleh pakai dua ni, saya punya advice sewaktu saya junior
Mula-mula saya belajar pakai Toon Boom, lepas tu switch to Flash. Lepas zaman tu Flash lah. Jam balik Toon Boom, jam balik Flash, Blender, kita orang bayar sahaja. So kalau company tu tak nak hire korang nak kerja apa? So just ambil job yang kalau ada dia offer untuk kami pakai Blender, boleh. Saya cuba, saya tak pandai pakai Maya, saya cuba untuk adapt dengan Blender. Itulah. Okay. Okay, sir. Alright. Oh, saya belum share balik ni. Sekejap. Okay, present now, sambung balik. Wah, video ni akan jadi super panjang lah. Tak apa Hari tu saya ada buat dengan ada student UMK. Macam biasa lah, saya edit lah video tu. Lepas tu diorang request, tak payah edit lah, bagi je panjang-panjang ni. Kalau edit diorang tertinggal info. Panel. Feed. Ini saya copy dahulu untuk dapatkan saiz dia. Nampak ni? Tapi jangan biarkan ni pula. Dua-dua ibu jari belah sini pula. Korang buat new layer, lukis balik. So in a way, korang tak perlu risau kalau skill melukis tu tak berapa strong untuk saya punya lesson ni. Sebab saya sendiri menggunakan walaupun saya guna drawing tablet ni, tapi saya sendiri pun menggunakan line tau. So saya tak gunakan pencil nak draw. Saya pakai line, saya adjust. Supaya walaupun saya boleh draw, saya gunakan teknik ni supaya you guys boleh follow.
lupa set pivot betul-betul. And right click, distribute to layers. Parentkan dia pandir feed L dengan betis L. Okay. Right. So pakcik ni dah siap dah kita. Mana kepala dia? Okay. Remove frames. Kita ada satu karakter macam ni dah lengkap punya karakter lah ni. Layering tak betul, saya just bawa bawah apa bawah sekali. Okey. Seluar ni ada line, saya nak buang dulu. Okay. Alright. Haji ni dah settle. Apa lagi yang kurang? Semua okey tak? Okay. Saya lupa on camera. Alright. So, Pak Haji ni dah settle lah. It's good untuk semua karakter ni. Oh, tak ada ni main kepala. Right click, distribute to layers, pandir head. Okay. Saya buang dulu. Saya nak klikkan dulu semua benda. Ni kamera nanti dulu lah. Okay, sekarang ni kita ada satu karakter yang dah complete. Kepala, kalau goyang tarik leher pun kepala tak akan ikut, terlupa. Pandir punya kepala kena parent dengan neck. Pandir neck, mana pandir neck? Okay. So kalau goyang, okay, dia ikut sekali lah. Semua benda sekarang ni separated. Kita nak ada satu main utama untuk simbol tu. Okay. Right click semua benda, select semua. Lock dulu semua. Hang on. Saya nak select ni sebenarnya. Save area lock, reference lock. Okay, saya nak select karakter pandir sahaja, tekan simbol pandir. Main karakter. Okay, so dalam satu library ni, dia ada yang utama ni. Apa-apa kalau ni terdelete pun, kita ada satu yang main kat sini bawa keluar. Okay. Dan dalam main ni, okay, ini tak betul. Alright, okay. Nah, so dia punya cara yang sebetulnya right now, apa yang saya silap ialah saya tidak masukkan ke dalam simbol dahulu. Tapi apa-apa hal, kalau nak buat macam tu, nak save, masukkan dalam folder. Kita create satu folder. Contohnya nanti kalau ada 2-3 karakter kan, kita pakai nak kemas dekat bawah ni, masuk siap-siap. Nanti kalau ada Mak Andih, kita masukkan Mak Andih lah. So everything simpan dalam sini. Karakter ni. If you select ni pun senang nak pindahkan, nak resize. Sebab kita select dia punya ni main dekat folder ni. Faham Faham. Okay, next, kita nak buat karakter tu berjalan. Benda pertama yang kita kena buat ialah cari reference. Tak boleh buat benda tanpa reference. Melainkan dah tahap terror macam saya. Tak adalah. Saya pun tak terror. Kita kena import reference tu bawa masuk.
So saya pergi kat file, import, saya nak letak dulu dalam library sahaja dulu. Contohnya pilih dekat sini. NMC. Saya letak kat mana tadi? Oh ni lepas punya. Slide minggu 9. Okay. So benda tu reference dah ada kat dalam sini. Dan kita nak bawa masuk. Create new layers. Tarik je, drag and drop, dia akan dapat keluar ni. But since dia punya karakter ni menghadap ke belah kiri dan kita nak buat dia berjalan ke arah sana, benda ni kita just flip sahaja. Boleh flip tak? Right click, transform, flip horizontal. Dah siap. Okay macam ni lah supaya korang faham. Bundle ni yang kita flipkan. Okay. Okay, untuk step ni kita kena study yang ni dulu. Ini adalah step yang key post yang diperlukan untuk buat walk cycle contact, down, pass post, up. Dia akan repeat balik contact. In average dalam satu walk cycle, yang normal orang berjalan memerlukan 1 saat untuk 2 langkah. Repeat, 1 saat 2 langkah. 1 saat, 2 langkah. Ya, maknanya mula-mula kaki kanan tu dekat konteks sini. Kaki ni kat belakang. Korang langkah kaki kiri naik atas. Ayun ke depan, lutut naik. Tap. And then balas balik kaki sini, tolak ke depan. Sampai kaki tu tumit tu bertemu dengan kontak dengan ground balik. Okay, yang itu 1 saat. Faham Kita boleh buat laju. Kalau laju maknanya 1 saat tu dapat 3 atau dapat 1.5. Pun boleh kalau macam dia punya timing tu orang tua berjalan. Mungkinlah 1 saat 1 langkah. Betul-betul slow. Lepas ni kalau korang ambil phone, set timer, bukan timer lah, dia punya stopwatch tu. Tengok kalau jalan normal berapa langkah. Berapa saat korang perlukan. Biasanya dia akan ambil dalam 24 frame, iaitu 1 saat. Okay. Next step yang korang perlukan ialah kita perlukan buat satu guideline bawah, satu guideline atas.